sunat juga ataupun fardu kifayah, pelengkap. Jadi ilmu yang wajib, yang fardu kepada kita adalah Al-Quran. Sebagaimana yang diwajibkan fardu juga kepada Rasulullah SAW. Dalam surah 17, ayat yang ke-84. Surah 28. Surah Al-Qasas. Ayat sekejap. $85. Surah Al-Qasas ayat 85. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lemah, fadal. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa dalam ayat ni menunjukkan kepentingan ilmu Quran dan Allah sebut kepada Rasulullah tu innalladzi farada 'alaikal Quran. Sesungguhnya Allah, alladzi ni rujuk pada Allah, iaitu Tuhan yang apa ni? Farada 'alaikal Quran. Mewajibkan ke atas engkau Al-Quran. Nabi ni Allah wajibkan dia, fardukan dia apa? Kewajipan dia apa maksud dia ni? Maksud para ulama ialah mengamal dan menyampaikannya. Maksudnya apa? Belajar sampai boleh faham untuk amal, kemudian sampaikan Quran. Itu wajib ke atas Nabi SAW. Dan atas kewajipan ini, sesuatu ni, pastilah bila sesuatu yang orang kata compulsory, mesti ada sesuatu yang besar nak diberikan. Kata Allah sebut, laradduka ila ma'ad. Pasti akan menyampaikan, membuka nanti jalan-jalan kepada tujuan, sampai kepada sesuatu yang akan kita puas hati nanti. Kita akan rasa, iaitu maksudnya jalan keselamatan, jalan keredaan, jalan kenikmatan, Allah pasti akan berikan. Hasil daripada apa? Kita laksanakan kewajipan Allah ni, iaitu Al-Quran. Memahaminya. Jadi di sini juga, bila disebut ke atas Rasulullah dan Nabi ni sebagai apa? Nabi sebagai ikutan kita yang wajib untuk kita ambil. Siapa yang tak ambil Nabi ni sebagai ikutan, kalau zaman Nabi tu termasuk golongan apa? Orang apa? Kafir. Kan? Maka begitulah kita. Jadi maksud ayat ni apa? Tuntutan untuk kita belajar Quran wajib. Untuk amalkan dia wajib. Dan supaya Quran ini menjadi amalan kita dan keluarga kita juga wajib. Sampaikan kepada keluarga kita, itu wajib. Dia bukannya macam kita rasa tak apa. Macam kan? Rezeki kita ke, kita rasa wajib sangat, kadang tak perlu pun. Kadang-kadang kat sekolah tu banyak mata pelajaran yang tak pakai pun, tapi tengok masa dulu, rasa wajib sangat. Kan? Akhirnya itulah masa kita dihabiskan. Jadi setelah itu Allah sebut, Qul rabbi a'lamu biman man jaa'a bil huda. Katakanlah, tegaskanlah ajarkan kepada umatmu, Tuhanku, dialah yang paling tahu siapakah yang datang dengan membawa petunjuk. Dan siapa yang datang dengan membawa kesesatan yang jelas nyata. Allah tahu siapa yang membawa kebenaran dan siapa yang sebenarnya sesat.
Siapa yang buat kebenaran tentulah di sini rujuk pada Nabi yang bawa Quran ni. Jadi dengan Allah wajibkan Quran ni untuk apa? Untuk mengasingkan Nabi, untuk jelaskan kepada kita bahawa inilah satu-satunya jalan untuk dapat petunjuk. Orang yang betul-betul mewajibkan diri dia sendiri kan atas tuntutan yang dia sedari dalam firman Allah ni, pasti dialah orang yang datang dengan petunjuk Allah dan dialah orang yang dijamin tidak akan sesat. Sebab tu tuntutan untuk kita belajar Quran sampai memahami dia adalah satu kewajipan. Jadi mudah-mudahan dengan kesedaran ini kita pun istiqamah buat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Allah suka, yang mana buat amalan mungkin sekadar yang kita mampu, yang kita pandang mungkin sikit, tapi kita kekal buat. Sebab antara orang yang Allah suka ialah ahabbul a'malu ilallahi adwamuha wa in qalla kan. Nabi sebut dalam hadis dia, bila kita buat amalan yang kekal, itulah golongan yang Allah paling suka. Bagaimana sabda Nabi ahabbul a'mal Nabi kata, cuba kita baca. Ahabbul a'mal illallah adwamuha wa in qalla. Mana dia? Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang adwam, maknanya apa? Yang berkekalan dilakukannya. Yang dilakukan, ni balik pada amalan ya. Yang berkekalan dilakukan, maksud kekal ni maknanya amalan tu benar. Satu. Ikhlas dan benar. Syarat amalan ni mesti apa? Akhlasuhu aswabuhu. Paling ikhlas, paling benar. Ada kenapa mesti tahu ni dulu? Sebab nanti orang guna ni kan, ada tak orang dia kekal buat amalan istiqamah tapi buat amalan yang Allah tak suka? Boleh tak dapat hadis ni? Tak boleh. Nampak macam hadis ni umum, jadi jangan salah guna pula kan. Tak, maksudnya amalan tu dia buat paling dia sedar. Ada orang dia buat amalan tapi bukan sebab Allah. Sebab apa? Sebab ada benda lain. Sebab konon dia rajin datang sebab dia nak berniaga contohnya. Dia rajin datang sebab apa? Ada kepentingan lain. Bukan dia buat semua ni sebab apa? Tak ada siapa pun, dia tetap kekal. Sebab apa? Dia tahu, dia penting. Dia tahu ini adalah Allah suka benda ni. Itu maksud dia. Maka kalau dia ada dua ni kekuatan utama. Kita boleh buat amalan, kenapa kita boleh istiqamah? Macam sahabat Nabi kan? Nabi yang kecil, kerdil mereka ni golongan yang minoriti kat Mekah. Kenapa boleh istiqamah walaupun semua orang tentang dia? Sebab dua benda ni. Tapi kita bila buat amalan, sebab ikut orang, ikut kawan, bila kawan kita pun dah tak ada, kita pun hilang semangat. Betul tak? Kita ada kekuatan. Itu sebab. Jadi punca kita tumbang dengan mudah sebab kita buat bukan sebab Allah. Kita tak yakin pun. Sebab ada orang lain, kita kuatlah. Tapi tengok bila orang dah tak ada, kita pun hilang pertimbangan, hilang kekuatan. Terus kita pun cabut contohnya. Jadi itulah kekuatan utama ikhlas dan paling betul lah. Maka ini kalau dia buat amalan walaupun satu, sikit, tapi dengan ni, dua ni, kekal, inilah dia. Walaupun sikit lah kata, inilah orang yang paling Allah suka. Jadi kita hari ni belajar setiap Sabtu. Belajar apa? Buku tadabbur kan? Al-Fatihah.
tentulah Allah suka. Antara yang Allah paling suka apa dia? Orang yang yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Belajar kitab Allah dan baca kitab Allah ni dan saling usaha untuk faham sama mereka. Ini golongan yang dapat 4 perkara Nabi sebut dalam hadis dia. Ingat tak hadis tu? Tu masalah kategori kau yang panjang tu. Dapat 4 riwayat apa dia? Ingat tak? Mukadimah ni hari ni. Nabi sebut dalam hadis dia, salinglah hadis ni. Hadis ni penting juga. Tentang Quran hadis ni. Ni dapat ya makna dia ni? Cuba terjemah balik. Ahabbu akmal. Kadang-kadang macam ni, kita terjemah dari belakang. Jadi tak macam tu. Tapi boleh juga kita terjemah. Yang paling dicintai daripada amalan-amalan oleh Allah. Boleh juga. Faham tapi kalau nak mudah mafhum, kita kata amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ialah apa dia? Yang ada wam ni kekekalan. Daiman, abada kan. Daiman, abada. Kita kata daim tu kekal lah. Abadan, abadi. Kekal abadi kan. Ini. Ada wam yang paling yang kekal dibuat ni. Wa in qalla, wa ini walaupun qalla qalil, sikit. Walaupun sikit. Tapi pastikan kita buat tu ikhlas dan dia benar, bukan amalan yang palsu. Di istiqomah buat amalan tapi amalan tu batil rupanya. Kan? Bukan, tak dapat. Okey. Jadi amalan yang paling agung antaranya tuntut ilmu lah. Tuntut ilmu apa? Ilmu Quran. Sebagaimana ayat ni. Farada alaikal Quran. Dalam Quran, antara benda yang Allah sebut fardu ke atas Nabi. Mana dia besar. Jadi amalan sunat boleh tak mengatasi yang wajib? Kadang-kadang ada orang dia salah faham tu. Dia rajin buat solat sunat. Tapi bila solat fardu, dia lewat-lewat je. Dia abai-abai. Salah tu. Sebenarnya yang paling besar fardu. Kan? Jadi kadang-kadang dia terbalik faham tu. Jadi apa saja yang disebut wajib compulsory, mana itu pasti besar nilai dia. Okey. Dalam hadis Nabi, Nabi sebut, ni panjang sikit lah. Majtama'a dapat? Boleh? Baik. Ghosiyat. Tak.
Hafaz. Oh. Jadi kita bagi terjemah dia. Okey. Jadi majtama'a qaumun. Tidak terhimpunnya satu kaum. Maksudnya satu kelompok orang tu. Kaum ni tak kira lah siapa pun. Satu tempat tu. Okey, tidaklah berhimpunnya. Ijtima'ah ni berhimpun dengan satu sebab yang besar. Dia rancang tu perhimpunan tu. Dia terancang. Bukannya bukannya tak sengaja. Dirancang. Faham rancang, himpun tu. Itu dan ijtima'ah. Ada yang dia tak rancang. Kebetulan je. Kan? Bukan. Ini memang, maknanya bila rancang ni dia perlukan sesuatu yang orang kata apa? Dia perlu ada komitmen. Okey? Jadi tidaklah terhimpunnya satu kaum itu. Kat mana terhimpun? Dalam sebuah rumah. Dalam sebuah rumah. Dapat? Okey, dalam sebuah rumah. Min buyutillah. Apa ni? Rumah ni maksudnya Allah sebut lagi. Maksudnya rumah apa? Daripada rumah-rumah Allah. Dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah. Antaranya mana rumah Allah? Masjid. Ataupun masuk lain lagi kalau dalam surah An-Nur tu ayat 35 tu, dalam rumah-rumah maksudnya rumah-rumah kita masing-masing yang disebut zikrillah tu. Yang dibaca ayat-ayat Allah. Itu maksudnya. Termasuklah tempat belajar yang mana khas untuk belajar ayat-ayat Allah. Itu semua termasuk. Okey? Dapat? Jadi tidaklah terhimpunnya satu kaum dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah. Maksudnya di rumah-rumah yang disebut tentang Allah, yang diajar tentang perintah-perintah Allah dalam rumah tu. Okey? Okey? Apa mereka buat himpun ni? Dalam rumah tu buat apa? Yang penting dia punya isi rumah tu dia buat apa dalam tu. Baru mana. Walaupun rumah tu kita panggil masjid, tapi tak buat benda ni, maka itu namanya masjid dirar. Macam zaman Nabi tu. Ada orang munafik buat masjid. Diraran wa kufran wa tafriqan kan masjid itu. Sebab apa? Bukan untuk ingat Allah. Bukan jadi hamba Allah tapi dia buat benda lain. Jadi maka walaupun nama tapi di sisi Allah, Allah tolak. La takum fihi abada. Allah kata jangan kamu tegakkan masjid itu selamanya. Baik. Jadi ini apa mereka buat dalam rumah ni? Apa ni? Yatluna kitab Allah. Mereka baca, iaitu bukan baca qiraah. Baca tilawah. Tilawah kitab Allah. Tilawah ni baca untuk faham. Baca tilawah. Baca kitab Allah. Kemudian lepas baca, tinggalkan bacaan macam tu ya. Yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari isi kandungannya sesama mereka. Baca tadi dah tahu makna butir dia, lalu dia tadabbur pula. Apakah yang kita boleh dapat faedah-faedah ni? Ini tadarus nama dia. Saling belajar makna isi dia sesama mereka. Inilah orang yang dimasukkan tu. Yang terkumpul tadi tu. Okey, dapat? Apa dia? Sekali lagi. Tidaklah berhimpunnya ataupun kita terhimpun. Tidaklah terhimpunnya satu kaum dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah bagi Allah. Apa mereka buat? Membaca kitab Allah dan mereka saling mempelajari isi kandungan
sesama mereka. Okey. Apa mereka dapat? Allah kata, illa, kecuali apa dia? Ghashiyat humur rahmah. Ada 4 perkara lah. Jadi mereka akan dapat rahmat Allah menyelubungi mereka. Menyelubungi. Ghashiyat humur rahmah. Jadi rahmat Allah ni nombor 1 lah. Jadi kita perlukan rahmat Allah kan. Jadi ni rahmat Allah dapat pada orang yang buat ni. Wa nazalat alaihimus sakinah, yang kedua, ketenangan jiwa, keamanan turun kepada mereka. Jadi Allah yang berikan rasa tenang tu. Allah berikan kita apa? Ketenangan dalam hidup. Bagaimana sahabat Nabi Abu Hurairah, kan? Tak makan 3 hari adalah perkara biasa bagi dia, tapi hidup dia tenang. Dia boleh sampaikan 5,000 hadis Nabi kat kita hari ni, kan? Padahal dia tak makan 3 hari biasa je. Tapi ada tak yang mengganggu dia, kelaparan dia tu? Kita lapar sikit dah terganggu dah. Oh, tak boleh jadi ni. Quran pun tak belajar dah, cabut sebab apa? Mana ni saya nak duit, kan? Saya nak makan. Tiba-tiba nak suruh saya belajar pula dah. Kan? Baru sikit je. Tak, Abu Hurairah 3 hari tak makan biasa je. Tapi hadis Nabi sampai kita 5,000 daripada dia. Lepas tu kita pun duduk dalam syurga sebelah Abu Hurairah nanti. Boleh? Kan? Tu bayang. Jadi hasil daripada ni menenangkan jiwa. Ni maksud tenang dalam iman. Bukan tenang kenyang, bukan. Walau apa pun ujian nanti kat dunia ni, tapi kerana ada iman, macam Ashabul Kahfi, dia tenang kat mana? Gua tu rumah sewa ke? Bukan rumah sewa pun gua, bayangkan. Rumah sewa, kita duduk rumah sewa pun dah tak tenang kan. Kadang-kadang tu rumah sewa tak bayar apa, dia duduk dalam gua yang ada macam-macam dalam tu, bukan milik dia, yang bila-bila masa boleh, tapi tenang. Allah yang tenangkan. Itu juga contoh. Sebab apa dia paling tenang? Bila dapat iman tadi daripada Quran. Itu ketenangan yang sebenar. Ramai orang rasa cari dunia boleh tenang, apa yang tak tenang juga. Lagi besar rumah lagi tak tenang, kan? Okey. Kemudian wahafaz alaihimul malaikah, yang keempat. Malaikat mendampingi orang ni. Hafaz ni maknanya keliling dia. Malaikat yang terbang tadi tu. Yang ketiga, terbang tadi tu apa? Hinggap, turun, tak jadi. Terbang, teruskan perjalanan. Sebab apa? Ada orang yang buat benda ni. Dia seronok, dia turun terus. Untuk apa? Bila malaikat sini, malaikat buat apa kerja dia? Kalau waktu subuh tadi, malaikat buat apa kat orang macam ni? Kalau orang tu subuh tadi dia buat benda ni, malaikat buat apa? Allahumma apa? Barik li ummati fi bukuriha. Itu doa malaikat pagi-pagi. Ya Allah, berkatilah umatku ini pada waktu pagi dia. Untung dah tu, dapat doa siapa? Malaikat. Dan yang terakhir apa? Ni yang paling tinggi sekali. Wa zakarahumullahu, dan Allah menyebut mereka ini fi man indah, di sisi makhluk yang dekat dengan dia, iaitu di malaikat-malaikat yang pangkat besar lagi. Malaikat pemikul arash yang dekat-dekat tu. Malaikat yang besar-besar pangkat dia, Allah sebut nama siapa? Nama Cikgu Saudah, nama kan, Kak Zah, nama kita semua. Mudah-mudahan. Sebab apa? Ni luar biasa. Jadi bila kita datang, sebab tu hadis Nabi ni nama dia targhib, untuk bagi motivasi. Bila kita buat ni dah maksudnya ikhlas. Ni ikhlas. Ikhlas ni jangan salah faham. Orang ingat ikhlas ni apa? Saya tak nak apa-apa. Bukan. Kita nak, tapi tak nak daripada makhluk. Nak daripada Allah. Nak daripada janji Allah. Dapat ni. Kita nak 4 ni. Itu ikhlas. Dan Allah ni, rahmat Allah menyelubungi mereka. Rahmat Allah menyelubungi mereka. Ini 4 reward dengan kita usaha belajar Quran. Mudah-mudahan kita istiqomah buat 2. Ni hadis ni, dua-dua ni hadis apa ni? Targhib. Untuk bagi motivasi. Semangat kita buat kerja ni. Walaupun tak ada siapa tengok, kita yakin siapa tengok ni, siapa dapat? Allah dapat. Ni orang beriman, ini dia punya prinsip dia. Dalam apa saja amalan baik yang dibuat. Okey. Jadi kita sambung kita punya mukadimah ni. Okey.
Jadi hari ni kita masuk muka surat 9 bab pengulangan pula. Ya, bagaimana Allah mudahkan kita Quran ni. Jadi Quran ni sebagai sumber panduan hidup kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala pastilah yang Maha Bijaksana ni pastilah buat panduan untuk hamba-Nya adalah panduan yang pastilah mudah untuk dijadikan rujukan. Jadi antara bentuk mudah yang Allah buat, pertama Allah bagi kita ringkasan. Kemudahan yang Allah bagi ni, panduan Quran ni, pertama Quran ni memiliki apa satu? Ringkasan dia. Yang kedua, umat terdahulu Quran dia punya kitab dia, panduan rujukan dia berat, banyak. Hari ni kita ada ringkasan dalam surah Fatihah. Itu. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri ni. Yang kedua, Quran ni ayat dia jelas, keterangan dia detail. Dan dia sebenarnya saling menerangkan satu sama lain je. Cukup dah Quran. Yang seterusnya, Quran ni yang ketiga memiliki pengulangan satu lagi untuk mengukuhkan sesuatu, maka Allah mewajibkan kita mengulang-ulang dia. Baik, kita tengok ni. Ni ulangan. Jadi Quran ni ia diulang-ulang dalam solat sekurang-kurangnya 17 kali sehari, menerusi solat fardu yang telah ditentukan waktunya. Solat fardu yang telah ditentukan waktunya ni ada tak dalil dalam Quran? Tulis kat buku masing-masing. Buka surah 4, 103. Surah 4, 103. Dalil untuk ayat maksud tu. Ni yang telah ditentukan waktunya tu. Boleh maaf baca kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَتْمَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Jadi maka apabila kamu telah selesai solat, maka sebutlah Allah. Ingatlah Allah di luar solat, iaitu dengan melakukan perintah dia. Solat ni ikrar kita. Solat kita tak selesai lagi. Bukti dia solat kita benar adalah di luar solat kita. Dengan kekal dalam ingat Allah melalui apa? Bukan sebut ni. Dia sebut orang faham uzkuru maknanya zikir lah. Bukan. Tak semestinya. Zikir ada banyak zikir lisan dengan hati dengan jawari, perbuatan. Antaranya mana? Ikut perintah Allah. Lepas tu sama ada dalam keadaan apa? Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Setiap masa memikirkan tentang tu. Jaga seluruh perintah dan larangan Allah dalam setiap perbuatan kita. Lisan kita, mata kita, telinga, itu semua termasuk bentuk zikir. Bila kita jaga mata kita daripada buat larangan Allah, tengok maksiat, itu termasuk zikir juga kepada Allah. Bila kita cakap, contohnya tengok orang umpat, cakap ulas benda yang tak baik, kita pun diam kerana nak jaga tu. Itu termasuk zikir kepada Allah. Sebab kita ingat perintah dia, Allah larang. Nabi kata apa? Kalau kamu tak cakap baik, lebih baik kamu diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Diam termasuk zikir juga. Kenapa? Ini perintah Allah. Itu. Jadi dalam disebut qiyaman wa qu'udan wa ala junubi, maknanya apa? Inilah keadaan manusia. Junubikum, inilah keadaan manusia. Manusia hanya 3 keadaan je. Kalau dia tak duduk, dia berdiri. Kalau dia tak berdiri, dia baring. Kalau tak baring, dia duduk. Itulah kita. Kan dia terbang. Tak ada kan? Naik kapal terbang, duduk je dalam kapal terbang. Bukan kita terbang. Kan? Itu maksudnya, ibadah kita ni, dia tak
bukan pada tempat tertentu, masa tertentu, cara tertentu, bilangan tertentu, arah tertentu, tak. Kita sepanjang masa daripada bangun tidur sampai tidur balik, kita sedang beribadah kepada Allah. Itu. Dan kunci untuk kita faham ibadah itu, apa dia? Solat lah. Wa idza ma'nantum faqimus solat. Maka bila kamu telah pun berada dalam keadaan aman, maka dirikanlah solat seperti biasa. Yang ini tadi solat yang mana solat darurat, kan? Ketika takut, ada solat dia macam mana, sama ada berjalan dalam kenderaan, macam tu. Okey, baik. Jadi menunjukkan solat ni macam mana pun tak boleh kita, yang wajib ni tak boleh ditinggalkan dalam apa jua keadaan. Lepas tu Allah sebut bentuk dia, inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat ini adalah ke atas orang-orang yang beriman itu adalah apa? Kitaban, kewajipan yang telah pun ditetapkan waktunya. Mawqut ni berkaitan waktu. Waktu dia telah pun ditentukan. Lepas tu daripada ayat ni, ada yang berpendapat apa dia? Tak ada qada tu. Melainkan 3 keadaan je. Melainkan apa? Dia terlupa, satu, tertidur. Ataupun apa? Pengsan ke. Itu je. Tapi kalau selama ni dia sengaja tinggal solat, sebab solat ni waktu dia itu. Zuhur kamu adalah zuhur hari Isnin lepas. Kamu dah tahu kamu tinggal. Tiba-tiba kita pun nak bayar balik. Kan? Ada yang pendapat apa? Tak. Dia kena taubat nasuha. Walaupun dia qada, ialah, tapi belum tentu lagi lah, tak tahu lagi. Sebab itulah lebih banyak dia buat apa? Dia kena banyak sedekah, kena banyak itu. Supaya dapat tampung dosa dia tu. Sebab macam mana pun dia solat, tak sama dengan waktu yang Allah suruh solat masa tu. Tak sama. Itulah antaralah pendapat berdasarkan ayat ni lah. Baik. Namun ada yang pendapat apa? Qada lah, dikiaskan pula. Itu kias, kan? Kalau apa dia? Puasa pun qada, kan? Ada tak? Puasa kena qada kan? Solat apatah lagi, solat lagi besar lagi. Macam tu. Itu kias. Baik Itu fake dah lah. Baik. Balik pada ni. Jadi itu maksud solat fardu yang telah ditentukan waktunya. Daripada Ubadah bin Al-Samit katanya, Rasulullah SAW bersabda, kita baca, La solata sana. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat. Maksudnya tak sah solat kita. Sebab tu solat antaranya adalah dia punya intipati solat yang utama surah Fatihah lah. Tidak sah solat bagi orang yang apa? Tak membaca surah Fatihah. Maknanya kalau orang tu baru masuk Islam, minima dia kena hafal surah apa? First surah Fatihah dia wajib hafal. Kena hafal. Itu minima. Kita pun paling ini sekali surah Fatihah. Okey. Dan ini juga maknanya apa? Minima kita kena faham surah apa? Fatihah juga. So buka surah 29 ayat 45. Okey. Boleh baca? Ma? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Okey. Di utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus solat. Ini satu bentuk orang kata apa? Tertib.
untuk kita lakukan perkara tu sempurna. Mesti mula dengan ni, kemudian ni, kemudian ni. Maka dia jadi sempurna perkara tu. Apa dia mula dengan apa? Ilmu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Jadi Allah perintah dulu Nabi untuk apa? Baca apa yang diwahyukan kepada engkau daripada kitab. Apa paling minima bacanya maksud dia ni? Surah Al-Fatihah. Baca macam mana? Hayati dia, fahami dia. Surah Fatihah tu, asas dia. Kemudian bawa kefahaman ilmu tadi ni dalam satu ibadah paling agung yang paling dekat dengan Tuhan ketika tu. Apa dia? Sebagai ikrar kita. Solat. Baru sebut wa aqimis solah. Sebab itulah para sahabat ni Nabi ajar mula iman. Maksudnya ni iman ni dengan ilmu, memahami dia. Barulah amal. Tapi hari ni kita abaikan iman ni ilmu, tapi kita sibuk amal. Bukan maknanya lepas ni tak payah solat, bukan? Tak. Tapi roh solat tu tak ada. Solat dia bukannya fizik saja. Hari ni orang nampak solat apa? Orang bincang fizik solat. Kan? Oh, bagus solat ni, sujud lama rupanya nanti otak kita sekian kan? Rupanya ada apa orang kata? Fisio berkaitan dengan tu ke? Hanya bincang tu ke solat? Tak, Allah tak mula solat dengan tu solat tu. Allah kata apa dulu? Ni, kitab Allah ni dia punya apa dia? Dia punya intipati utama, bacaan tu. Yang simpan dalam apa dia? Dada kita. Sebab itulah wajib belajar apa kat sini? Quran tu. Jadi untuk capai solat yang sempurna ni dengan memahami apa yang dibaca melalui surah Al-Fatihah. Kemudian Allah kata wa aqimis solah, lalu dirikanlah solat. Kemudian apa? Apa kesan daripada solat yang dimulakan dengan ilmu yang mantap ni? Apa kesan? Ni kesan dia. Innas solata. Sesungguhnya solat inilah solat apa? Solat yang dimula dengan kefahaman kitab ni dan didirikan ni, solat yang macam ni lah yang dapat apa? Mencegah fahsyat dan mungkar. Faham Ini kesan ayat ni. Jadi hari ni kenapa solat tapi tak dapat cegah fahsyat dan mungkar? Kan? Lepas apa fahsyat? Perbuatan fahsyat apa? Buka surah Al-Humazah. Itu fahsyat. Simpan dulu ni. Antaranya fahsyat Allah tegur dalam surah 104. Boleh baca mah. Ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi celakalah, binasalah, rugilah kepada siapa? Orang yang lumazah. Apa ni? Ini perbuatan fahsyat dengan lisan kita dan dengan perbuatan. Humazah maknanya mughtabin linnas. Mughtabin linnas. Itu maksudnya orang tu dia cakap kepada orang lain tanpa pengetahuan orang tu. Mengumpat maksud dia. Diumpat orang tu. Diburukkan orang tu contoh. Dan lumazah dia punya seterusnya. Ketika dah tersebar benda buruk tu, akhirnya berlaku apa?
Ada yang akan lahirnya Lumazah ni. Lumazah akan lahir bermula dengan Humazah lah. Sebab tu mula Humazah dulu. Lumazah lahir selepas Humazah lah. Asal dia macam tu. Bila dah terlekat kat orang tu punya keburukan tu, akhirnya apa? Mula datang apa? Terang-terangan akhirnya kena orang tu. Faham? Itu nama dia Humazah tu Lumazah. Allah kata orang macam ni apa? Binasa. Ini perbuatan fahsyat yang menghancurkan institusi lah. Banyak. Jadi, orang ni yang dia buat macam ni, kenapa dia sanggup buat Lumazah? Sebab apa? Cuba teka. Ni perbuatan orang munafik sebenarnya. Kenapa orang ni dia buat ni? Apa tujuan dia buat Humazah dan Lumazah? Rasa-rasa? Kenapa datang macam tu? Dengki. Kenapa datang? Apa sebab? Punca dia. Hati tak bersih. Okey? Jahil? Tak juga ni, orang ada ilmu pun buat ni. Sebab apa? Antaranya ni adalah benteng dia. Supaya dia orang nampak baik, orang tu buruk, faham? Itu tujuan lah. Oleh kerana dia ni tak buat apa-apa. Tapi dia nak nampak supaya, faham, dia tak terasa bersalah. Akhirnya dia nak jadi benteng dia supaya nampak dia, faham, ada sesuatu dia letak kat orang lain. Sebab tu Allah kata, sedangkan kamu tak buat apa, kamu buat apa? Kamu hidup untuk diri je. Allah kata ayat 2, tu dah. Orang ni lah, orang macam ni lah yang akan buat Humazah. Allazi jama'a malau wa addada. Hidup dia tak perlu orang pun. Tapi dia sakit hati bila orang tu dia tak nak. Jadi dia buat macam tu. Untuk tutup dia punya kekurangan yang dia tak sanggup nak buat. Kerja dia sibuk jaga diri je. Tapi bila orang buat lain, dia tak puas hati, dia kata kau orang pula, kamu tak buat apa-apa pun. Faham? Nampak tak? Itu tujuan. Nampak. Sekarang kita tak perasan. Hati kotor. Itu tak nampak tu. Dia cakap macam ni, kita rasa tak? Saya pernah tak jadi orang macam ni? Sebab itulah, sahabat Nabi yang radhiyallahu anhu wa radu'an ni, sempat tak macam ni? Kalau mereka tak sempat buat sebab mereka sibuk. Sibuk untuk, apa dia? Mereka tak sibuk kumpul harta. Dan hitung-hitung harta tak sempat. Bila kita sibuk kumpul harta dan hitung harta, kita akan buat benda ni kat orang lain. Betul? Kita akan buat. Betul, Allah nak kata, jangan buat perangai ni. Sibukkan kamu untuk sumbang. Ketika itu kamu tak sempat nak tengok kekurangan orang. Sebab kamu bimbang. Ni, kamu sumbang sebab apa? Sebab nak dapat raih. Kan? Saya banyak dosa, ya Allah. Saya kena tolong banyak benda. Saya kena sumbang banyak benda. Sempat tak nak ingat orang lain punya masalah? Tak sempat. Tapi kerana dia sibuk ni, dia rasa kan, dia bimbang hilang dia punya ni, akhirnya dia nampak apa? Itulah kesan, itulah dia punya punca. Jadi, yahsabu annama lahu akhlala. Dia sangka harta yang dia ada tu dapat kekalkan dia. Ini orang yang antaranya ni ciri orang munafik, orang dia solat. Tapi dia buat ni. Sebab tu Allah tegur lepas ayat ni, disambung sampai ayat berapa sebenarnya? Orang ni Allah kata, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Dia orang yang macam ni kerana dia campakkan perintah Allah. Dengan harta Allah perintah untuk apa? Untuk sumbang. Bukan hitung, untuk sumbang. Tapi dia tak pedulikan perintah Allah tu. Jadi, kan, kerana dia campakkan perintah Allah untuk kepentingan diri dia. Dan Allah lepas tu campakkan dia pula. Dalam hutamah. Okey. Itu ayat ni. Jadi panjang cerita hutamah ni ya. Allah tanya, wama adraka mal hutamah. Apa itu hutamah? Tahukah kamu apa itu hutamah? Narullahil muqadah, iaitu api Allah yang Allah nyalakan. Yang dinyalakan. Maksudnya sentiasa dinyalakan, bila dia dah kurang, nyala balik. Dan dimarakkan sentiasa maksud dia. Yang mana api itu bakar daripada mana? Daripada afidah, daripada dalam. Dalam apa? Afidah ni hati dia. Sebab apa? Punca yang keluar kat sini, perangai apa ni? Daripada hati dia tadi. Dia solat, tapi tak memberi kesan pada hati. Sebab tadi, Quran tadi tu, ilmu tu dia tak mulakan. Maka, innaha alaihim mu'sodah. Sesungguhnya, dia akan ditutup rapat api bakaran tersebut supaya kehangatan dia tu kekal. Fi amadim mumad dadah. Dan dia diikat di tiang yang tinggi. Jadi ni golongan yang buat fahsyat.
Sebab itu selepas surah ni tak lama tu Allah sebut apa tentang orang yang buat perbuatan fahsyat dengan bersikap kedekut untuk tolong orang yatim dan anak orang miskin. Allah kata apa? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah engkau siapa orang yang dia apa ni? Pendusta agama. Jadi Allah suruh kita, Allah tanya ni sebab apa? Kenapa tanya? Cikgu boleh tanya kat sekolah sebab apa? Cikgu selalu tak tanya kat sekolah. Apa tujuan tanya? Kan kadang-kadang kalau masuk kelas cikgu kadang tanya kan. Nak bagi faham kan, ada benda penting kan. Okey, ni satu benda baru ni yang saya nak, mungkin orang ingat biasa tapi di benda ni lain. Ada benda baru saya nak sampaikan. Dia mula dengan tanya kan. Jadi Allah nak suruh kita berfikir, mula start apa dia. Jadi pendusta agama ni satu title yang amat dahsyat. Bukan main-main ni, pendusta agama. Oh, ini satu title yang buruk. Siapa dia? Jadi Allah jawab supaya kita jelas. Zalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang dia tak pedulikan anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak mahu anjurkan ataupun ajak orang lain untuk apa? Bagi makan orang miskin. Kenapa? Kenapa dia tak mahu anjurkan? Yahuddu ni dia tak mahu bagi tahu. Orang ni ada orang miskin kat sini tapi dia senyapkan. Sebab apa? Faham tak? Contohnya dekat dia ada orang miskin. Dia tahu tapi dia tak nak bagi tahu orang. Sebab apa? Nampak tak apa? Nak nampak tu. Kenapa dia tak nak bagi tahu orang? Dia ada keupayaan. Sebab kalau dia panggil orang, dia tak nak buat. Kalau dia panggil orang, dia terpaksa. Takkan orang tak, dalam dia sebelah takkan dia tak buat. Dia malu. Sebab itu, baik orang tak tahu lagi bagus. Aku tak payah buat kerja. Kalau dia panggil orang nanti, dia pun kena buat kerja lah. Faham? Itulah maksud dia. Ini orang yang pentingkan diri sini. Kalau dia tahu kalau dia buat ni nanti lagi dia susah. Takkan dia duduk diam je. Malulah dia. Dia tak nak benda tu. Okey, nampak? Jadi fawailul lil musall. Orang ni orang yang solat lah kata. Celakalah orang yang solat ni. Kenapa? Sebenarnya solat dia allazina hum an solatihim sahun. Solat dia dalam keadaan apa? Sahun, lalai. Allazina hum yuraun. Solat dia hanya untuk pameran saja. Hakikatnya dia tak banyak ingat Allah pun, perintah Allah dalam solat tu pun. Wa yamnaunal maun. Sebenarnya dia ni sangat kedekut. Maun ni maknanya apa? Kedekut macam mana? Maknanya tahap kedekut ni Allah kata sampai maun. Maun ni dia bukan syuh. Syuh ni berat sikit kedekut dia. Maun ni maknanya tolong tutupkan lampu puan. Kan? Tolong tutupkan lampu ni lah. Tutuplah sendiri. Kan tangan kan? Saya yang kena pergi tutup situ. Yang tu pun tak boleh mak. Tolong orang jiran sebelah rumah kan? Pinjam pinggan jap. Tak ada pinggan. Itu pun tak boleh. Bukannya ambil pinggan dia, pinjam je nanti bagi balik. Itu pun tak boleh. Itu maksud dia. Punya kedekut. Kalau Ustaz Baharudin dulu kata apa? Pinjam pemadam pun tak boleh. Dia tak nak pemadam dia tu hitam. Orang pakai. Dia je pakai. Itu maksud dia kedekut tu. Kedekut apa nama dia? Pahitnya. Faham Allah nak cela ni. Ni orang yang ni apa? Orang ni rajin solat ni. Muslim maknanya sentiasa rajin solat. Nampak dia solat je. Kulu-kulis solat. Tapi perangai macam ni. Berguna tak solat dia? Itulah tadi orang tu. Jadi solat dia mencegah tak fahsyak dia? Tak. Inilah fahsyak. Fahsyak antaranya syuh, kedekut. Kedekut adalah fahsyak. Okey. Balik pada surah 29 ayat 45. Jadi solat yang sebenar yang difahami, sebab tu penting tak faham apa yang dibaca dalam solat, itu ikrar. Perintah dalam tu. Jadi solat ni sebagai macam ikrar saja ni dalam ni. Dan saya nak tekad untuk buat lepas tu. Itulah dia kekuatan solat. Tapi hadir tak kekuatan tu? Sebab roh solat dah hilang dah. Tak tahu dah apa benda yang dibacanya. Itulah kesan buruk daripada hasil daripada apa? Tidak dimulakan dengan ilmu. Jadi Allah kata solat yang inilah kesan dia besar, baik.
iaitu solat yang dapat mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Dan wala zikrullahi akbar, dan pastilah peringatan Allah. Kat mana peringatan Allah ni? Peringatan Allah bermula apa yang kita baca dalam solat. Sebab itulah memula solat mula dengan apa? Allahu akbar, kan? Sampailah yang paling banyak kalimah kita sebut dalam solat, Allahu akbar tu. Jadi itulah yang paling besar. Bukannya lepas solat apa paling besar? Cari makan yang paling besar tak? Dia nak agungkan Allah, bukan agungkan dunia dah. Jadi wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi ini sebab tu ini kepentingan saya kata ayat surah 29 ayat 45 ni kita tadi buka dengan tu. Sebab itu Allah kata apa? La solata. Tak sah solat. Maknanya Allah nak cakap pentingnya kamu baca Fatihah dalam solat, sebab Fatihah tu adalah ikat kamu kepada perkara besar yang kamu akan buat di luar solat. Kefahaman tu. Sebab itu tak sah solat bagi orang yang tak baca surah Al-Fatihah. Bahkan Allah kata, jadi kita ni baca, ini bermakna setiap lelaki Muslim tidak terlepas daripada membaca surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali sehari. Cuba bayangkan kita baca ni. Kemudian kita ulang seminggu sekali, berapa kali? 119 kali kita baca seminggu. Kemudian kita ulang pula berapa kali? 510 kali sebulan. Setahun kita dah baca berapa kali? Alangkah malangnya benda yang diulang 6,205 kali tapi tetap tak cegah fahsyat dan mungkar. Sebab apa? Sebab tak faham, tak kuasai dia. Jadi wajib untuk kita kuasai surah Al-Fatihah, memahami dia. Sebab tu ini buku ni memang khas untuk cerita surah Fatihah. Bermula dengan kepentingan dia. Baik. Itulah satu perkara peringatan kita. Baik, seterusnya setelah kita dapat nikmat Allah kata tadi, Allah beri ringkasan, keterangan dan pengulangan kita surah Fatihah ni. Allah wajibkan kita. Kalau kita tengok 6,205 kali ni, setahun kan? Kita baca kan? Kalau kita cikgu suruh hafal sifir, berapa kali? Sifir 2, sifir 12. Setahun ada tak? Kalau Ustaz dah jawab apa kena hafal sifir? 2 kan? Kena hafal. Kalau dia tak hafal sampai darjah 3 ke, dia jadi murid apa? Ada lagi Ada juga. Dia naik kelas juga kan? Tapi dia naik kelas mana? Lembang. Kelas curut lah. Ke kelas ni? Kelas lembab? Kelas ni pemulihan Dia akan masuk kelas pemulihan? Tak. Okey je. Masuk je lah. Dia tak kira sangat lah. Tengok urusan periksa juga. Ada tak yang tak lulus tapi lulus periksa? Ada je kan? Dia jawab kan? Jadi sekarang ni kita dah baca 6,205 kali. Jadi kalau budak tu dah jadi 6 berapa tahun? 12 tahun. Jadi 6,205 kali kali 12 tahun kali 10 tahun. Kali 10 tahun kita dah baca 62,000 kali 5. Jadi sekarang ni kalau macam ni lah kita pun tak dapat, kita sepatutnya masuk kelas mana? Tak boleh terjemah semua ni macam mana? Masuk kelas pemulihan jugalah. Itulah dia kita dengan Quran. Tu bayangkan. Kan? Jadi kita kena buat perbandingan supaya kita sedar beratnya masalah kita. Berat. Kan? Kita berjaya selesaikan masalah 3M. Satu masa dulu kan? Apa dia? Selesai tak? Tak berjaya juga. Ramai lagi tak. Ada yang ketinggalan lagi kan? Apa dia? Tapi di sisi Allah ni bukan ni apa ni? Ni apa? Ni bukan 3M lah. Ini benda paling penting. Lagi banyak tak selesai ni. Jadi apa kita kena buat? Jadi disertai dengan tindakan. Cuba tengok seterusnya. Jadi suratul Fatihah sentiasa menggesa kaum muslimin menjadi hamba Allah yang sebenar dengan istiqamah di atas jalan yang lurus. Mencontohi para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin yang hidupnya apa? Untuk bekerja pada jalan Allah. Firman Allah Jalla wa'ala, kita baca ayat surah
Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah. Macam mana kita tolong Allah? Pertama dengan kita belajar apa yang Allah perintahkan. Dan kemudian kita amalkan dia, ajarkan pada orang lain dan sebarkan. Itu maksud tolong Allah. Dan apa yang Allah kata apa? Yansurkum. Allah akan tolong kamu. Apa maksud tolong ni? Jadi nak tolong Allah memerlukan pengorbanan. Dan Allah akan tolong manusia ni di dunia ni dengan Allah jaga mereka. Iman dia. Istiqamah Allah bagi dia. Keteguhan hati tu. Dalam ni kita tengok tentang ni. Kita boleh relate dengan surah 29 ayat 69. Buka surah, tulis bawah ni kan. Surah yang suruh ni dua ni. 29, 69. Kat sini. Surah last kali, ayat last kali. Ayat 69. Okay, baca mah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum lanahdiyannahum subulana. Allah lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami. Ini maksud menolong Allah ni, dia sungguh-sungguh buat perintah-perintah Allah. Meninggalkan larangan-larangan Allah. Jaminan Allah sama macam ayat tadi lah. Lanahdiyannahum subulana. Maksudnya kami akan berikan petunjuk mereka kepada jalan-jalan kami. Iaitu buka jalan-jalan untuk melakukan amalan yang lain. Allah mudahkan. Antaranya kalau kita kata ayat ni cerita pasal menuntut ilmu, Allah akan buka jalan-jalan menuntut ilmu. Siapa yang man amila bima alima, siapa yang melaksanakan apa yang dia ketahui, Allah akan wariskan apa yang tak dia tahu. Allah akan beri dia hikmah. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sanggup. Muhsinin ni apa? Sanggup berkorban. Okay. Jadi intan surullah yang surukum, di dunia Allah bantu dalam usaha-usaha ni, Allah buka jalan-jalan. Dan wa yusabbit aqdamakum, dan Allah meneguhkan kedudukan kamu di dunia dan di akhirat. Okey. Seterusnya, berulang kali Allah menggesa manusia supaya tidak menjadi orang yang pekak, bisu dan tidak tahu menggunakan akal. Firman Allah dalam surah ni surah Al-Anfal maksudnya. Betul. Ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syarrad dawab bi'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Jadi sesungguhnya
seburuk-buruk daripada dawab ni apa? Dawab daripada perkataan dabah. Dabah maknanya makhluk melata yang bergerak ke atas bumi ni. Termasuklah kita. Ada yang kaki 2, ada yang kaki 4, ada yang jalan dengan perut dia. Itu dabah. Kalau kita tengok, ni dabah. Itu dimasukkan kita lah dalam ayat ni. Jadi sesungguhnya yang makhluk yang paling buruk yang melata di sisi Allah ni ialah siapa? Bukan yang jalan dengan perut tu. Bukan yang jalan dengan 4 kaki tu. Bukan kambing, bukan lembu, bukan ular, bukan semua. Tapi siapa? Manusia. Yang sumun apa? Pekak. Yang kedua, bisu. Yang allazi la yaqilu. Kenapa Allah kata sumun bukmun ni? Jadi sumun ni maknanya apa? Dia dengar tapi dia tak dengar kata. Dan kemudian dia dengar tapi dia bisukan diri dia. Dia melihat kemungkaran dia tak sampaikan. Jadi dia tak jadi apa? Umat yang terbaik. Sedangkan bagaimana kita ni dalam surah 10. Kan? Surah 3. Ayat 110. Cuma Billahi minasyaitonir rajim. Kuntum ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Law amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Cuba terjemah. Kuntum khaira ummah. Apa makna? Kuntum khaira ummah. Kuntum? Kuntum apa? Kamu Adalah kamu. Adalah kamu. Dia bukan antum, kuntum. Adalah. Apa maksud ayat ni? Asal ayat ni apa? Iaitu ni ayat ni dituju pada Nabi dan sahabat. Jadi mereka ni digelar golongan apa? Golongan apa? Sebut. Salafus soleh. Ini golongan salafus soleh. Itu golongan orang soleh yang telah mendahului orang lain. Siapa? Muhajirin dan Ansar. Itu kuntum khaira ummah. Asal dia lah. Ini kalau kita tengok ni dalam surah 9 ayat 100 tu. 9 ayat 100. Ini golongan yang apa? Lepas dia ke Quran, dia buat tindakan. Jadi Quran ni kitab yang melahirkan umat yang melakukan perjuangan dan pengorbanan. Zaman sekarang, kitab ni melahirkan umat yang melakukan keramaian. Beza kan? Faham? Zaman dulu, kitab Allah, Quran, dia melahirkan umat yang dia buat kerja, dia melakukan pengorbanan, perjuangan. Zaman sekarang, Quran dibaca melahirkan umat yang melakukan keramaian. Bila Quran ada majlis keramaian. Faham? Pedih sikit dengar lah, tapi itulah dia. Itu sebab tu mereka ni golongan yang Allah muliakan. Allah kata apa? Cuba buka surah 9:100. Jumpa.
Cuma والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون. Sabik maknanya apa? Dia mendahului. Orang ni bagi RM10, dia nak dahului orang tu, dia bagi RM20. Ada lagi lawan, dia pun lawan lagi. Dia sentiasa mendahului satu sama lain. Itu maksud dia. Mereka ni sentiasa cuba nak dahului satu sama lain. Macam Umar, sentiasa nak dahului kawan dia siapa? Abu Bakar. Tapi rupa-rupanya dia surrender dah. Hebat tak hebat tu? Dia surrender. Tengok Abu Bakar pun boleh bagi yang dia tak mampu nak buat dah. Subhanallah, gitulah. Jadi itu nama dia as-sabiqunal awwalun. Jadi Allah sebut nama khas dia. Siapa yang golongan ni tak boleh letak daripada siapa pun. Melainkan dua nama ni. Siapa? Muhajirin dan Ansar. Tak ada nama lain boleh letak situ. Subhanallah. Sebab tu mereka lah contoh yang patut kita kena ikut. Cerita pasal siapa Muhajirin, antaranya dalam 10 nama ahli syurga. Antaranya nama dalam Badar. Itu semua Muhajirin. Dan dalam tu juga nama Ansar juga dalam tu. Itulah nama yang kita kena belajar. Itulah profil yang kita kena tahu. Itulah yang anak-anak hari ni kena tahu cerita tu. Kan? Bukan cerita player-player lain. Tak. Ini player terbaik yang kita kena tahu. Bukan player pun. Ini adalah mereka ni disebut radhiyallahu an. Sebab tu ini tadi daripada sini pecah dua ni. Salaf ni dia ada sebut mereka ni yang disebut zaman. Zamani. Jadi mereka ni generasi terbaik secara apa? Zaman dia, periodnya. Secara zaman mereka ni. Zaman ni dah tertulis mereka punya. Siapa pun tak boleh gugat kedudukan ni yang tertinggi mereka. Siapa? Muhajirin dan Ansar. Jadi ni kita kata 300 lah kan kurun. 300 tahun lah awal hijrah. Mereka ni daripada Nabi sehinggalah tabi'in dan tabi'ut tabi'in lah caranya. Dan hari ni kita boleh tak ikut mereka? Kita nak ikut salaf juga. Kita ni nak secara boleh ikut secara manhaji ya. Manhaj ni apa? Method. Cara dia. Kita ikut sistem yang mereka dah buat. Lepas tu kita kena tahulah apa mereka buat. Kenalah belajar kisah mereka. Kenalah tahu dalam Quran ni cerita pasal mereka ni kena tahulah. Macam mana nak buat apa yang mereka buat, kita tak ambil tahu apa yang mereka buat. Macam mana nak tahu? Selagi mana itu kita tak akan jadi golongan ni. Jadi sebab tu Allah kata start dari mana? Wallazina tabauhum bi ihsan itu. Jadi kita ni kerja kita apa? Ittiba. Ittiba. Kita ittiba siapa? Ittiba mereka ni. Dengan ihsan, dengan cara yang terbaik. Sebaik-baik yang mungkin. Tapi kita tak akan mampu capai kebaikan yang mereka buat. Tak akan dapatlah. Tapi kita buat apa yang terbaik dengan kadar yang kita mampu. Tapi kalau baru benda sikit pun dah tak mampu, nak belajar pun tak mampu, macam mana nak jadi terbaik? Nak bagi masa sikit pun tak mampu, macam mana nak jadi terbaik? Nak korban sikit pun, kita taklah sampai nak korban macam Abu Hurairah. Tak makan 3 hari tu biasa. Tak. Tetap makan. Mungkin kurang sikit sekali sehari pun. Makan lagi. Kita ni terlebih makan.
Tapi takkan benda ni nak belajar pun, nak korban sikitnya ni, nak tolong usaha ni pun tak sanggup, sikit je. Bukannya bankrupt kita, tak. Itu pun tak sanggup, macam mana kita nak kata ihsan? Malulah kita kan. Sebab tu Allah kata apa? Radiyallahu anhu. Ini title dia memang kena sebut belakang. Apa dia? Radiyallahu anhu. Kita tak boleh, tak tahu. Tak ada jaminan. Wa radu'an. Dan mereka, radu'an ni maknanya apa? Wa radu'an ni, radu'an. Wa radu anhu. Dan mereka seronok. Radu ni puas. Apa dia maksud dia? Bila sebut radu'an ni, kita ingat kat mana? Kat mana mereka puas? Bila dapat syurga? Tak. Ini sebenarnya dua-dua. Sejak dunia dan akhirat. Bila mereka dapat ikut perintah Allah, mereka puas hati. Itu maksud dia. Mereka rasa seronok dapat buat. Dapat mati syahid, seronok. Sebab itulah, siapa? Anas budak kecil kan? Dia tak dapat ikut style perang, dia nangis. Kan? Kalau dapat ikut, puas hati. Tu. Bila buat je perintah Allah, dia rasa seronok. Kita terbalik pula. Tak dapat main, rasa tak puas hati. Tak dapat rehat, rasa tak puas hati. Bila kena kerja buat Allah, rasa tak seronok. Ni tak dapat. Jiwa mereka seronok dengan apa saja Allah suruh. Itu maksud radu tu. Baru kita faham. Mereka puas hati sejak dunia lagi. Perintah Allah sangat memuaskan hati mereka. Dapat buat, rasa seronok. Maka ke akhirat, mereka lebih puas dapat syurga. Itulah maksud dia. Boleh? Jelas. Ingatlah ayat ni saya bukan nak cakap siapa kan. Saya cakap ni memang pedih sikit kan. Sebenarnya kat saya sendiri, isteri saya, kita semua lah. Untuk sedarkan diri kita lah. Banyaknya benda kita tak buat. Jadi, Nabi Allah kata apa? Wa a'addalahum jannat. Allah dah siapkan mereka tempat masing-masing. Dah ada nama dah. Ini syurga siapa punya, ini siapa punya. Dah ada nama. Dan yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kejayaan yang sungguh besar. Jadi inilah Allah sebut dalam ayat ni. Kita balik pada surah 3. Sekarang ni kita balik pada golongan yang bertindak. Daripada tadi kita dah dapat ringkasan, dapat pengulangan, kemudian kena buat tindakan kan. Jadi kita kena tahu contoh dia. Ya Allah kata, kuntum khaira ummah. Kamu, siapa kamu ni? Kamu ni, mereka ni lah. Sekarang ni yang baca ni, hari ni kita pun baca. Jadi, soalan dia, nak tanya apa? Kuntum ni, siapa kamu? Siapa kamu? Kita? Kami lah kan? Kita. Boleh tak kita mengaku, saya juga umat terbaik? Macam mana? Jadi apa dia punya ni? Dia kata, Mujahid dia kata, antum khairun nas linnas. Itu maksudnya khairul ummah. Untuk khairul ummah ni maknanya antum khairun nas linnas. Kamu adalah manusia terbaik untuk orang lain. Jadi apa yang terbaik yang kita nak jadi? Bagaimana nak jadi umat terbaik ni? Ni ada dalam kuliah ustaz juga ni. Kan? Yang Allah kata disiapkan, dikeluarkan untuk manusia. Iaitu yang pertama dengan belajar yang terbaik. Apa yang terbaik yang Allah ajar? Cuba buka surah 39 ayat 23. Jadi nak jadi khaira ummah, kan? Jadi khaira ummah. Pertama macam mana jadi khaira ni? Mestilah sumber ilmu dia terbaik. Apa dia sumber ilmu terbaik? Surah 39 ayat 23. Saya ambil key dia ni. Allah kata apa dalam ni? Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah telah menurunkan ahsanal hadis. Kitab yang terbaik. Ucapan yang terbaik, nasihat yang terbaik. Nak jadi umat terbaik, ini dia punya sumber utama. Jadi bila kita dapat sumber ilmu terbaik, jadi kita nak buat apa? Kita
Nak menjalankan dia kena ikut siapa pula? Contoh terbaik. Siapa contoh terbaik? Yang ni nama dia apa? Ahsanal hadis. Kemudian contoh terbaik siapa? Nabi. Ayat berapa? Surah 33 ayat 21. Nabi ni Allah sebut apa? Uswatun hasanah. Uswah hasanah. Uswah hasanah. 33 ayat 21. Cari perkataan tu. Saya nak bagi kalimah aja dulu. Sebab tak sempat mungkin kita nak dalami ayat-ayat ni. Cuma ni nak tengok kita punya apa yang kita kena buat. Jadi untuk ambil daripada sumber terbaik, untuk amalkan dia ni, nak laksanakan, kita kena ikut contoh terbaik siapa? Rasulullah. Uswatun hasanah. Jadi kedua-dua ni adalah sumber utama kita untuk jadi umat terbaik. Namun daripada sumber kedua-dua ni asas. Al-Quran dan Sunnah ni asas dia. Ini dia punya bahan mentah utama. Jadi kita akan dengar macam-macam lagi sumber lain. Betul? Jadi apa sikap kita? Sikap kita kena fikir yang ambil yang terbaik. Dalam surah 39 balik ayat 18. 39 ayat 18. Ikut yang perkataan yang terbaik. Prinsip ni. Di antara dua lah orang. Satu dia kata sesuatu amalan dia tak bawa hadis Nabi. Kan? Tapi rasa macam bagus ni. Satu lagi dia bawa hadis Nabi. Kita nak ikut yang mana? Yang terbaik itu maksud dia. Jadi kita ukur di antara dua tu macam tu. Yang terbaik adalah tu. Jadi dalam ayat ni apa? Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mereka dengar ucapan dan mereka ikut yang terbaik. Sumber terbaik asas dia daripada dua ni tadi. Okey. Ni nak ikut ni method ni. Ittiba' ni. Baru dah dapat apa? Dan kita ikhlaskan dalam buat ni, kita nak dapat amalan yang terbaik. Allah sebut ahsanu apa? Amalan. Jadi ahsanu amalan ni hasil daripada apa tadi? Ilmu tadi ni kita ni. Lepas tu inilah ujian Allah suruh kita dalam surah 67 ayat 2 tu. Ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan di dunia ni sebagai ujian. Ada waktu tamatnya. Tamat nanti ujian tu untuk dinilai. Ini semua bentuk ujian kepada kamu untuk melihat ayyukum ahsanu amalan. Siapakah daripada kalangan kamu yang melakukan amalan yang terbaik.
Jadi macam mana nak dapat amalan terbaik? Pertama, sumber terbaik. Contoh terbaik ikut apa dia? Ilmu yang paling benar, yang paling baik, buat amalan terbaik. Jadi apa bentuk amalan terbaik pula? Balik pada surah 3 ayat 1010. Jadi Allah kata dalam ayat ni kamu adalah umat terbaik yang disiapkan, disediakan, dikeluarkan untuk selamatkan manusia ni. Kenapa kamu terbaik? Sebab kamu buat kerja. Kerja apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Terbaik. Sebab tu hari ni kenapa kita tak terbaik? Walaupun kita ada sumber terbaik, sebab sumber ini hanya jadi keramaian, bukan sumber perjuangan. Tak buat kerja. Sebab tu tak jadi. Kerja kita ni lah dia. Tujuan belajar Quran untuk apa-apa? Jadi orang yang menyuruh kepada ma'ruf. Sebab tu Allah kata ibadah ni dua-dua lah. Satu, akwal kan, ucapan. Satu lagi, af'al, perbuatan kita. Jadi apa ucapan terbaik yang kita kena buat dalam hidup ni? Allah kata, buka surah 41 ayat 33. Cuma Auzubillahi minasyaitonir rajim. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang apa? Mengajak kepada Allah dan melakukan amal soleh, serta menegaskan dia buat ni sebab apa? Kerana dia orang Islam. Ini jadi amalan terbaik. Inilah umat terbaik. Mereka ni semua umat yang apa? Kerja mereka? Mereka buat apa agak-agak zaman ni? Kenapa jadi terbaik? Dia ada kerja apa? Umar dia berniaga kan? Jadi dia profession dia berniaga ke? Cuba tengok. Ada tak cerita dalam hadis tu tentang perniagaan Umar? Yang banyak cerita pasal Umar apa? Jihad dia tu. Macam tu. Tenggelam dia punya career sebenar, career dia tenggelam. Hari ni terbalik. Kan? Itu yang utama tu. Sedangkan kita yang utama, ni buat kerja ni. Kita ada modal lebih besar tapi tak buat. Tak sanggup nak labur modal tu sebab apa tadi? Allazi jama'a malau wa'addadah. Dia kumpul untuk kekalkan modal. Dia sangka kekal. Tak kekal pun, dia akan hilang. Sama ada hilang secara apa? Secara apa? Secara tak ada nilai, faham? Jadi nilai tak ada apa? Ataupun hilang yang bernilai. Kita nak mana satu? Kita ada duit. Duit kita sama ada hilang dia tu bernilai tinggi ataupun tak ada nilai. Kita nak yang mana? Bila dia bernilai? Sebab itulah di sini da'a ila Allah ni kita kena buka satu lagi ayat. Cuba buka pula surah yang ni pula perbuatan dia. Surah 4 ayat 114. Ini dua benda ni lah maksudnya. Ajak kepada Allah dan infak. Inilah dua benda besar. Inilah ahsanu amalan. Cuba buka surah 40. Surah 4 ayat 114. Cuma
billahi minasyaitonir rajim. Fi katsirin min Jadi dalam usaha ni, dakwah ni mana orang ajak kepada sesuatu benda yang bernilai lah kan. Jadi manusia ni memang hidup dia, lisan dia memang gunakan untuk apa? Dia akan ajak orang untuk kepada sesuatu perkara. Memang macam tu. Jadi Allah kata yang paling terbaik sekali apa dia? Tak ada yang lebih baik daripada ni. Apa dia? Da'a ilallah. Bila ucapan dia tu, ajakan dia tu menjurus kepada akhirnya orang kembali ke Allah. Itu nama dia dakwah. Ada orang ucapan dia menjurus kembali kepada kekayaan supaya dia kan macam mana itu. Tak, ini dia ajar kepada akhirnya jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tak ada yang lebih baik daripada ajakan ni. Dan apa lagi Allah sebut, dia tak cukup dengan kosong macam tu. Dia mesti ada apa? Pembuktian dengan apa? Sedekah, pengorbanan. Itulah amalan soleh tu. Inilah dua rencah utama dalam apa yang dibawa oleh Quran. Sebab tu dalam Quran sebut apa dia? Allazina yu'minuna bil ghaib yuqimunas solah. Kemudian wa mimma razaqnahum. Mesti dua ni rencahnya. Tak ada, kalau ada satu dakwah tak ada infak, tak ada maknanya. Faham Infak tak ada dakwah tak ada makna. Jadi mesti dua-dua. Sebab itu Allah kata dalam ayat ni apa? La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan. Dikatanya kita nak jadi khairul ummah kan? Tapi rupanya banyak ucapan kita pun tak baik. Macam mana jadi khairul ummah? Allah kata tak ada kebaikan dalam najwa, maknanya apa? Najwa? Kena ubah makna ni sikit ni. Kena jerahkan makna sebab tak faham kan? Orang tak rasa. Contoh macam Allah kata, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kita kata apa terjemahan? Tetapi ramai daripada mereka tidak mengetahui. Jadi tak rasa tu. Bukan tak mengetahui. Tak mahu ambil tahu. Tak mahu peduli. Itu maksud la ya'lamun dalam Quran. Tengok terjemahan, tidak mengetahui. Oh, tak rasa apa pun. Oh, ramai yang tak tahu. Bukan. Ramai tak mahu ambil tahu. Sebab tu jadi tak tahu. Itu maksud dia. Jadi akhirnya tak ada benda yang kita kena perbaiki. Rasa macam okey je. Sebab tu penting belajar ni. Jadi dalam ayat ni najwa ni mana apa? Tengok terjemahan dia kata apa? Mana ada orang bisik. Tak. Sembang maksudnya. Borak-borak, sembang-sembang. Sembang-sembang grup ni, grup WhatsApp tu. Tu sembang maknanya. Itu maksud dia. Jadi kita ni umat Islam. Dakwa macam umat terbaik. Rupanya sembang pun dah tak ada nilai dah. Macam mana nak lebih baik? Sembang pun tak ada nilai. Kan? Buang masa sembang cerita bab ni. Cerita pasal apa? Orang kafir je. Main sana sini. Yang dapat kaya siapa? Orang lain. Kan? Kita tak buat apa-apa. Jadi Allah kata sembang macam ni tak ada nilai. Dia kena buang sembang macam ni. Sebab tu la khairah, tak ada satu jenis kebaikan pun. La ni la nafiyah lil jins. Menafikan apa saja jenis kebaikan, tak ada kebaikan langsung. Pada banyak sembang-sembang kosong, borak-borak santai ni mereka ni, tak ada. Kecuali siapa? Dia mesti ada 3 unsur. Pertama yang paling utama apa dia? Amarah bisadaqah. Jadi jangan sakit hati bila ada minta sedekah. Sebab ni memang sembang terbaik, memang. Faham Yang kedua, au ma'ruf. Ajak kepada ma'ruf. Ma'ruf yang paling tinggi, tauhidkan Allah. Apa tauhid tertinggi? Belajar Quran, ma'ruf. Macam mana nak tauhidkan Allah? Sumber ni Al-Quran, wahyu. Itu ma'ruf. Yang ketiga, islahin bainan nas. Baiki kualiti hidup orang lain. Apa kualiti hidup? 2. 1, ilmu. 1, rezeki. 2 ni. Kualiti ilmu dan kualiti keperluan dia, hidup, rezeki tu. Itulah. Tapi nombor 1 ilmu sebenarnya. Itulah maksud dia,
islah tu. Bukan ni islah ni maknanya dia kata apa kat sini? Damaikan. Jadi bila maksud ni, jadi orang ni tunggu gaduh. Lepas tu kita damaikan lah. Bukan, tak payah tunggu gaduh. Faham tak? Bukan maksud tu. Islah tu maksudnya, dia punya kualiti hidup tu ada masalah. Orang tu susah kan? Macam tu. Jadi kita kena baiki dia. Tu islah nama dia. Baiki dia daripada dia tak ada kerja, bagi kerja. Dia tak ada ilmu, bagi ilmu. Dia tak ada kesedaran tentang penting Quran. Bagi dia tahu, ini Quran wajib belajar. Itu maksud dia. Jelas? Baru dapat apa? Kebaikan. Inilah umat terbaik. Ni jalan nak jadi umat terbaik. Dan Allah kata lagi, semua ni kita perlu jaga sebab ada satu lagi perkara yang boleh melucutkan kebaikan ni. Apa dia? Ikhlas ke tak ikhlas. Sebab tu Allah kata apa? Wa may yaf'al zalika ibtigha amradillah. Tekan lagi sekali, last sekali penutup. Siapa yang buat semua tadi, tapi ingat, dia buat semata-mata untuk apa? Cari redha Allah. Ramai orang mula-mula dia buat ni, 3 ni. Sampai satu masa, bila dah dapat diiktiraf kan, diuji dengan nilai wang ringgit. Akhirnya niat dia buat tadi, ajak sedekah, ajak makruf, tolong orang, untuk apa? Cari perhatian orang dah. Bukan lagi kerana Allah dah. Kerana nak jaga kepentingan dah. Bukan lagi kerana Allah. Ini bahaya. Sebab tu Allah tekan kan. Siapa yang buat ni, semata-mata untuk apa? Cari redha Allah. Tak pernah berubah pun niat dia pada awal sampai dia mati. Maka Allah kata apa? Fasaufa nu'tihi ajran azima. Orang yang macam ni kami akan balas dengan ganjaran yang terbaik. Jelas Inilah umat yang terbaik. Sebab tu Allah sebut. Menutup dia, balik-balik surah 3110. Inilah tindakan-tindakan yang kita kena buat bila belajar, bila baca Fatihah tadi. Iaitu apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Dalam keadaan kamu buat ni senang apa? Ikhlas. Kamu beriman kepada Allah. Sama tak dengan ayat tadi? Sama. Kamu ajak kepada ma'ruf, cegah mungkar dan dalam keadaan kamu beriman kepada Allah. Itu. Jadi inilah maksud dia. Apa dia? Berulang kali Allah gesa supaya kita tak jadi orang yang pekak, bisu. Iaitu apa? Pekak ni dah tahu, tak buat apa-apa. Sedangkan kita bisukan diri tak sampaikan. Itu maksud dia. Inna syarrat dawab indallahi summun bukmul ladina la yaqilun. Baik, yang terakhir ke ni? Habis dah ke? Habis last sekali, jalan. Tindakan, jalan. Jadi tiada jalan gerak kerja yang paling berkesan melainkan melalui penggabungan diri ke dalam jamaah. Jadi usaha ni dia tak boleh buat seorang-seorang. Kita kena apa ni? Usaha ni semua kena ada jamaah. Kena ada kumpulan yang melakukan usaha ni. Sebab tu Allah suruh kita jadi satu ummah. Dalam surah 3104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, sebagaimana ayat ni yang bawah. Jadi tidak ada gerak kerja yang paling berkesan melainkan melalui penggabungan diri ke dalam jamaah. Ini bagi memungkinkan terbangunnya satu ummah yang bekerja bagi menjelmakan generasi Rabbani. Firman Allah Jalla wa Ala. Kita baca ayat terakhir ni. Umar baca. Ikut terjemah ni, baca terjemahan. Ya, seterusnya ayat yang ke terakhir. Ya.
Surah 379. Baca. Itu terjemah. Benar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada orang ramai, jadilah kamu hamba-hambaku bukan hamba-hamba Allah. Tetapi jadilah kamu golongan rabbani, bukan kamu tetap mempelajari. Disebabkan kamu sentiasa mempelajari, mengajarkan kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Itu. Inilah yang kita nak jadi. Inilah jalan nak jadi apa? Umat terbaik. Semuanya sebenarnya kita bincang inilah surah Fatihah. Surah Fatihah ni ada gesaan kepada benda ni. Kalau kita baca kita tak tahu, tak faham, kita tak nampak benda tu. Kan? Jadi habislah kita tentang buku pertama ni. Iaitu apa dia? Keutamaan. Apa tajuk buku ni? Keutamaan surah Al-Fatihah. Betul? Tajuk dia apa? Al-Quran kitab yang mudah. Tengok dengan satu ni. Mudah untuk kita ambil dia, tapi bukanlah mudah kita nak buat tu kena pengorbanan. Itu maksud dia. Mudah nak dapat peringatan ni, tahu mudah. Tapi untuk laksanakan dia perlu usaha yang besar. Jadi itulah sedikit pada perkongsian kita. Buku ni buku pertama. InsyaAllah nanti next kita akan buka buku 2. Apa tajuk buku 2 kita? Isti'azah. Jadi kita akan masuk isti'azah. Masuk kepada ayat surah Fatihah tu bermula dengan isti'azah. Ada soalan tak? Daripada perkongsian ni. Jadi faham jelas ni saya buat ni. Dia punya tips lah. Ni nak jadi golongan ni. Method dia. Apa yang kita kena buat pertama? Khairul ummah ni. Belajar. Ni sumber terbaik. Ikut. Daripada sini hasilkan apa dia? Kita tahu dah mana benar, mana salah. Kita ikut kata yang terbaik ni. Untuk buat amalan. Amalan yang terbaik apa dia? Tak ada yang lebih baik daripada ni. Dan mesti digabung dengan infak fi sabilillah. 2 ni. Dan boleh tak buat seorang-seorang. Dia mesti masuk dalam kubu. Ni. Dan apa dia punya intipati utama? Belajar dan mengajar kitab Allah. Itulah dia. Itulah kita kena buat proses tu. Mudah-mudahan lahirkan ramailah orang yang boleh macam tu. Kan? Ustazah Zah Reza boleh jadi. Ustazah Zarina dah ada. Ustazah Cikgu Rohayah. Ustazah Cikgu boleh. 2 title tu. Ustazah Cikgu Rohayah. Kan? Ustazah Cikgu Saudah. InsyaAllah boleh kan? Mudah-mudahan sama-sama boleh gabungkan diri kita lah. Dekat macam kat Ipoh tu ada orang dah mengajar dah. Pelajar dia dah mengajar. Sebab kita ada dewan, dia mengajar kat dewan tu juga Quran. Boleh je. Kalau dia dah nak mengajar pun boleh. Ada orang nak murid kan. Dapat sama-sama masuk kan. Macam itulah. Tapi pertama sekali mestilah kena ambil ilmu dari siapa dulu? Hari Ahad. Tu Ustazah Sarah dulu kena selesaikan. Ada juga tak sabar-sabar nak mengajar dah tapi tak tahu lagi. Dia kena istiqamah belajar dulu. Mantap nanti dia boleh lah. InsyaAllah. Okay. Baik, sampai sini dulu untuk pagi ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita kena boleh contohi cikgu Puziah dalam ni. Mana cikgu Puziah? Puziah ada kat sini? Ada kan? Cikgu Puziah. Cikgu Puziah pun dah mengajar murid Ustaz Baharudin yang juga yang mengajar dekat luar. Caranya lah. Baik. Ditutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza
Allahumma jama'na hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal aswa wal adwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.